Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini kita nak mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Julasa'ullah yaumal qiyamah. Julasa'ullah yaumal qiyamah al-khadi'una al-mutawadhi'una al-khaifuna az-zakiruna Allah katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, teman-teman Allah Ta'ala di hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala menyebutkan siapakah dia orang-orang yang akan sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala besok, diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan Allah Ta'ala beri kemuliaan pada dia. Maka dia ada empat golongan, empat jenis orang, empat jenis kumpulan. Yang pertamanya orang yang al-khadi'una, orang yang tunduk pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ni orang yang tunduk pada hukum. Mana hukum-hukum Allah Ta'ala diberikan keutamaan, kan? Jangan maknanya hukum Allah Ta'ala buat satu perkara, hukum Allah Ta'ala nombor 2 atau letak di belakang. Dah tak ada jalan penyelesaian, baru ambil hukum Allah Ta'ala. Jadi kita tengok pada zaman sekarang ni begitulah keadaan dia. Hukum Allah Ta'ala tu dinafikan, dipinggirkan. Orang tak ambil berat tentang masalah hukum, kan? Bila ada hukum Allah Ta'ala ni, mana waktu nak cukur jambul, barulah, kan? Waktu nak kahwin, barulah, kan? Adalah majlis khatam Quran, kan? Kalau tidak tak benar khatam. Jadi kita tengok, mesti meletakkan, makna jangan sampai maknanya hukum Allah Ta'ala ni ditinggalkan. Tunduk. Kalau Allah Ta'ala bagi tahu begitu, jangan ada yang kata tak boleh, ni hukum ni tak sesuai. Nak zaman sekarang dia kata menghafal Quran tak perlu, kan? Tak perlu maknanya kita bukan bergantung pada doa dan solat hajat. Baru cakap macam tu dah tombang seorang, kan? Dia kan, dia kata kita tak bergantung dengan doa, tak bergantung dengan solat hajat. Sampai kat kalam tu je dah tombang seorang. Allah Ta'ala nak tunjukkan, kan, betapa doa ni, kan, doa silahul mu'min, senjata. Orang yang tak mau jadi itu, mana menolak, mana tak mengambil berat tentang hukum. Jadi al-khadi'una, iaitu orang yang tunduk dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala ni di hari kiamat ialah al-mutawadhi'una, iaitu orang yang merendahkan diri kepada orang-orang yang beriman. Dengan orang-orang beriman, dia lemah lembut, mereka ni berkasih sayang. Dengan orang beriman berlebih kurang. Ini dengan orang yang bukan Islam, wah, bukan main berpeluk cium dia, kan? Apa orang Islam, bukan Islam kata, wah, semua ikut, kan? Semalam orang hantar WhatsApp dengan saya, kan? Ada satu tempat, kampung Terahim, buat Terahim subuh. Ada orang kampung marah, yang marahnya orang Islam, sampai nak report polis. Dia kata mengganggu, kan? Jadi
bersama-sama dengan orang Islam kita, bukan main lagi ya. Bermusuh-musuhan. Tapi kalau dengan orang bukan Islam, ya Allah, mereka angkat macam minyak yang penuh. Inilah masalah. Jadi orang yang macam ni, kalau dengan orang Islam tidak ada maknanya berkasih sayang, tidak ada berlemah lembut. Dengan orang yang bukan Islam, dia berkasih sayang, berlemah lembut. Kalau orang yang bukan Islam tu, kalau maknanya tak apalah, 10% pun tak apalah, kan? Kalau dengan kita, berkira 1 sen pun aku tuntut sampai akhirat. Dahsyat betul. Inilah tak ada sifat, kan? Sepatutnya kita dengan orang Islam lah kena berlebih kurang, berlemah lembut, kan? Tapi ini terbalik. Mana orang yang ada sifat yang macam ni, berlemah lembut, berkasih sayang dengan orang yang sama Islam, maka mereka ni berada dalam jilsah Allah Ta'ala, dalam kumpulan, maknanya diberi kemuliaan oleh Allah Ta'ala besok di akhir-akhirat. Yang ketiganya, kumpulan yang ketiga, Al-Khaifuna, iaitu orang-orang yang takut kepada Allah. Hidup dekat atas dunia, orang-orang yang sentiasa takut kepada Allah. Maknanya bila takut kepada Allah Ta'ala ni, maknanya bila nak buat satu perkara, bimbang, takut kemurkaan Allah, takut azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Bila tak menjalankan hukum Allah Ta'ala, bimbang kalau Allah Ta'ala murka, kan? Allah Ta'ala akan turunkan azab. Mana ni orang-orang yang hidupnya bimbang, rasa takut dengan Allah Ta'ala, kan? Kalau kita ni dengan manusia, kita takut dengan manusia, mana kita buat betul-betul. Tapi macam kita semayang, kita buat lebih-lebih kurang je. Kenapa? Tak ada perasaan takut bahawa Allah Ta'ala tak akan menerima ibadat kita. Kalau kita mengaji, tak mengaji betul-betul. Kerana tak ada perasaan takut. Kita baca pun lebih kurang-kurang aja. Jadi maknanya kena ada perasaan takut. Mengaji bila kita ni, makna dalam apa hal sekalipun, makna kena ada perasaan takut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hidup dalam masyarakat, bimbang kalau tak takut kalau tak dapat datang ke masjid. Takut Allah Ta'ala akan maknanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana ada 2 orang di dalam satu qaryah, mereka tidak berjamaah, maka mereka dikuasai oleh syaitan. Kita tak ada rasa takut macam tu. Sebab kita kata jamaah ni tak apalah, lebih kurang aja. Sebab tu orang yang tidak ada merasa takut dengan Allah. Yang keempatnya, az-zakiruna Allah katsira. Kumpulan yang keempat, orang yang akan sentiasa di dalam jilsah Allah Ta'ala ni, makna dalam yang bersama dengan Allah sebagai teman-teman Allah Ta'ala, iaitu orang yang sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Bukratan wa asila, pagi petang sebut nama Allah. Maka salah satu daripada orang yang menyebut nama Allah ni, apabila dia baca Quran, kan? Baca Quran ini salah satu daripada cara kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibaca Quran banyak-banyak. Ada orang tak mampu baca Quran, dia zikrullah, kan? Menyebut nama-nama Allah, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan tahlil, dengan takdis, dengan takbir. Mereka menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka tak mampu nak baca Quran, tapi mereka bertasbih sepanjang masa. Jadi 4 golongan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 3 golongan orang yang tak kisah dengan mati. Ni ada 3 golongan orang yang tak kisah dengan mati, kan? Pertamanya, orang yang tak tahu lepas kematian tu akan jadi apa. Ni satu. Dia kalau mati pun dia tak kisah. Kalau mati besok pun okey dia kata, kan? Tapi dia tak tahu lepas kematian ni apa yang akan jadi. Sebab tak nak belajar, tak nak menuntut. Dia lupa bahawa lepas kematian ni ada soal kubur, ada seksaan, ada sirat, ada syurga, ada neraka. Tapi jenis orang ni dia tak kisah, tak nak ambil tahu langsung. Hidupnya kat atas dunia, makan, minum, beranak pinak,
itu kan, tak kisah langsung. Tengok orang mati pun dia tak kisah, kan. Dia kata kalau mati besok jadi tulang je dah, habis begitu je. Kerana ini orang yang hidupnya tak kisah dengan mati. Kerana apa? Tak memikirkan apa yang berlaku selepas kematian. Yang keduanya, orang yang tak kisah dengan mati lagi ni, siapa dia? Iaitu orang yang tidak reda dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala turunkan satu qada, satu qadar, dia ni tak reda. Itu sebabnya kita tengok orang-orang yang dalam kehidupan dia, apabila dia gagal, ya, ada sanggup terjun bangunan, dia kata kalau terjun bangunan mati habis. Habislah cerita. Tak payah nak susah-susah tanggung beban hutang. Sebab dah mati. Dia tak fikirkan selepas dari kematian itu ada lagi soalan. Jadi yang makna mereka ni tidak reda dengan qada Allah Ta'ala. Maknanya kalau dia mati, dia jalan penyelesaian dia mati. Menghadapi stres, jalan penyelesaiannya mati. Maknanya kalau mati habis cerita. Ini orang-orang yang tak kisah. Okey, yang ketiga, golongan yang ketiga orang yang tak kisah mati ni ialah orang yang mereka ni rindu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni juga jenis orang tak kisah mati. Kalau nak mati hari ni pun dia sanggup. Sebab apa? Dia rindu nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni Allah Ta'ala tawarkan kepada Rasulullah, adakah nak hidup, nak tambah hidup, nak meneruskan kehidupan, atau nak bertemu dengan Allah. Ketika mana malaikat maut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya Allah Ta'ala beri tawaran kepada Rasulullah sallallahu, nak hidup panjang, umur panjang atau tidak. Maka Rasulullah kata, aku begitu rindu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang yang tak kisah mati. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika mana malaikat maut datang kat dia, kan, nak mencabut nyawa, maka Nabi Ibrahim pun berkata, adakah seorang kekasih sanggup mencabut nyawa kekasihnya? Bila malaikat maut dengar macam tu, tak jadi cabut, balik bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, Nabi Ibrahim kata, adakah seorang kekasih sanggup mencabut nyawa kekasihnya? Maka Allah Ta'ala kata, wahai malaikat maut, jumpa dengan Nabi Ibrahim, bagi tahu, adakah seorang kekasih apabila dia dipanggil oleh kekasihnya, dia tak nak datang? Maka malaikat maut pun datang bertemu dengan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, Allah Ta'ala kata, adakah seorang kekasih bila dipanggil oleh kekasihnya dia tak mau datang? Kalau begitu wahai malaikat maut, cabutlah sekarang. Kerana apa? Kerana rindunya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni kalau malaikat maut datang, hari ni aku nak cabut, bagi tempo sikit boleh tak? Sebab kita takut. Takut sebab apa? Sebab kita punya persiapan belum cukup. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an rindu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mati tu menjadi rindu, kerinduan dia. Para sahabat ni kematian menjadi kerinduan kepada dia. Sebab tu Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, tanda orang beriman apabila dia cinta dan rindu dengan kematian. Maknanya kalau sekiranya jadi orang beriman tak rindu dengan mati, itu bukan orang beriman namanya. Sebab tu maknanya tanda kesempurnaan iman, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Maka tandanya ialah orang yang rindu dengan mati. Sebab bila kita rindu dengan kematian, maka kita berusaha untuk maknanya memperbanyakkan amal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini di antara perkara-perkara yang perlu kita ingatkan pada hari Jumaat ini. Mudah-mudahan maknanya ia memberi manfaat kepada kita. Bagaimana nak menjadi teman-teman Allah Ta'ala di akhirat kelak, dan bagaimana kita ni dalam soal kematian, adakah kita ni jenis orang yang tak kisah, hidup kat atas dunia ni tak kisah dengan mati, ataupun kita ni bersedia untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan yang sedikit ni memberi manfaat, banyak menjadi panduan ke dalam kehidupan kita, insya-Allah.